أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-7 daripada bulan Rejab 1435 Hijrah. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila masuk dalam bulan Rejab, antara amalan yang kita anjurkan sama-sama lah sekali dengan saya sekalian, kita kalau boleh banyak-banyakkan berpuasa. Kalau boleh banyakkan berpuasa sunat. No? Kalau rasa tak larat nak puasa Ustaz, 3 hari sebulan tak larat Ustaz, puasa seminggu 2 hari. Boleh? Seminggu 2 hari, Isnin Khamis. Dah nak puasa 3 hari sebulan tak larat. Kalau rasa seminggu 2 hari pun tak larat juga, puasa selang sehari. Lagi teruk sehari. Okey. Boleh puasa selang sehari, silakan puasa. Kalau tak mampu juga Ustaz, puasa seminggu 2 hari, Isnin dan Khamis. Kalau rasa Isnin Khamis pun tak larat Ustaz, puasa 3 hari sebulan, yang disebut sebagai Yaumul Bid. Kita ambil tengah-tengah bulan Islam tu. Puasa 3 hari pun cukup lah. Kalau 3 hari pun tak larat Ustaz, puasa sehari sudah. Boleh ke no? Sehari tak larat saya, tak usah puasa langsung. Boleh ke no? InsyaAllah, mudah-mudahan kita ambil sama-sama buat. Dan ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, walaupun ada setengah pendapat para ulama mengatakan tidak ada amalan 2 dalam 1 macam syempo, tidak ada. Tapi kalau ayah-ayah, ibu-ibu sekalian parti tengok dalam bulan Rejab ni, kita boleh ambil beberapa perkara yang kita boleh cantum. Contohnya, siapa yang berpuasa qada, niat qada bulan Rejab, dia akan dapat puasa qada. 1. Kalau puasa tersebut dia buat pada hari dalam bulan Rejab Ustaz, dia akan dapat pahala puasa sunat Rejab. Puasa sehari ya, tapi dia buat dalam bulan Rejab, dia akan dapat 2 dalam 1. Kalau dia puasa pula Ustaz, hari itu hari Isnin, dia akan dapat 3 dalam 1. Pasal puasa pahala puasa hari Isnin. Kalau hari Isnin tu jatuh pada 13 hari bulan, tengah bulan Islam, dia akan dapat 4 dalam 1. Lepas tu kita minta kalau boleh sama-sama perbanyakkan ibadah puasa dalam bulan Rejab, Syakban dan sepastinya Ramadan akan datang. Boleh ke no? Macam tak faham ya, nampak gaya ni. Boleh no? InsyaAllah. Baik. Malam ni insyaAllah kita sambung balik pengajian kitab kita, kitab 40 hadis pilihan, susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikitabihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Malam ni kita nak tengok muka surat yang ke, ada tanda tak? Ya? Tajuk yang ke-16. Tajuk yang ke-16 no? Baik. Malam ni insya-Allah kita akan tengok tajuk yang ke-16. Nabi SAW nak memberikan satu gambaran kepada kita. Kamu nak tengok manusia, bila dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, dia akan melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Manusia bila dia hidup dalam masyarakat, dia akan buat benda-benda yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul, apa yang ada dalam Quran dan juga hadis. Dan malam ni kita nak tengok usulan apa jenis contoh-contohnya dan bagaimana keadaan manusia tersebut. Baik. Cuba kita tengok sama-sama hadisnya dulu. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunanal ladzina man qablakum shibran bi shibrin
wa dhira'an. Siapa ada kitab apa betul baris? Wa dhira'an bi dhira'in. Hatta law dakhalu fi juhra dabbin lattaba'tumuhum. Siapa ada kitab buh titik gitu. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Wa kama qala hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. Boleh dapat ke noh baris betul itu noh? Baik. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu akan mengikut perjalanan orang-orang silam, yakni orang-orang lampau, orang-orang dulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kiranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan orang terdahulu masuk ke dalam lubang biawak pun kamu akan ikut. Boleh faham tuan? Tajuk perbahasan kita nak bincang malam ni. Nabi SAW bagi satu gambaran. Kita baca sekali lagi hadis ni. Kamu akan mengikut perjalanan orang-orang silam, yakni orang-orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya golongan orang terdahulu masuk ke dalam lubang biawak pun kamu akan ikut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah orang terdahulu itu orang Yahudi dan Nasrani? Apakah yang kamu maksudkan orang-orang dulu tu orang Yahudi, orang Nasrani? Baginda menjawab, faman, siapa lagi? Boleh faham bahasa tu Silan? Kepahaman mudah daripada hadis ni. Malam ni kita nak bicara satu hadis. Nabi SAW bagi gambaran orang Islam bila mari akhir zaman, bila hidup akhir zaman ni, dia akan mula ikut perjalanan hidup, cara hidup orang-orang bukan Islam. Siapa dia Ustaz? Yahudi, Nasrani. Macam mana cara mereka ikut Ustaz? Shibran bi shibrin. Hak sejengkai, maksud dia hak kecil pun ikut. Wa dhira'an bi dhira'in. Hak besar pun dia akan ikut. Hak kecil, hak besar, semua turut. Kecil tu maksud dia perkara kecil pun dia turut, hatta perkara besar pun dia turut. Betul tak Ustaz? Awak nampak macam takut dan nak bercakap tajuk ni Ustaz? Ni Nabi SAW bagi gambaran ni. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat yang nombor 4, kalau tak silap saya, paling banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, yang tu nanti ada masa kita akan bahas. Baik. Cuba kita tengok huraian dia satu persatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattabi'unna sunana. Sunana tu jamak perkataan mufrad, kata tunggal dia sunnah. Kamu akan mengikut sunnah. Apa maksud sunnah tu Ustaz? Ayah-ayah duk dengar istilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bubuh dalam Facebook sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kena mengikut sunnah Nabi. Sunnah tu apa dia? Adakah sunnah tu sembahyang? Adakah sunnah tu puasa? Adakah sunnah tu Ustaz perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja? Kita nak tengok malam ni apa maksud sunnah tersebut. Baik. Erti sunnah dalam hadis ini adalah jalan ataupun cara hidup yang diikuti. Bila disebut perkataan sunnah, maksud dia cara hidup. Bila sebut perkataan sunnah, maksud dia jalan, cara, style. Boleh faham? Bukan style tok bedu tu salah. Style tu cara, jalan, cara hidup. Life dia. Jadi bila dia sebut sunnah Nabi SAW, maksud dia ikut cara hidup Nabi SAW. Kita ni Ustaz kena ikut sunnah Nabi SAW Ustaz. Maksud dia kena ikut cara hidup Nabi SAW. Sebab itu amat rugi sekiranya ada makhluk Allah yang mengecilkan skop sunnah ni. Dia kata sunnah Nabi ni bab semayang ya. Bab semayang kena ikut sunnah Nabi. Bab lain pakai tak ikut belakang. Sunnah Nabi bukan sekadar semayang salah. Banyak sunnah Nabi SAW. Start daripada yang kecil sampai kepada yang besar. Hatta memimpin negara pun ikut cara hidup Nabi SAW. Kamu dikira ikut sunnah Nabi SAW. Pasal baginda memerintah negara. Boleh faham bahasa tu salah? Kita duk faham sunnah Nabi Pak Ustaz. Bulan puasa makan buah kurma. No? Lagi apa lagi Ustaz? Tu lah aku sunnah no. Kan?
Itu bangun sok. Tu kira kalau bulan puasa yang tu lah kira sunnah lah. Tapi berpakaian tak ikut cara sunnah. Berhibur tak ikut cara sunnah. Bersukan tak ikut cara sunnah. Sedangkan cara hidup Nabi SAW start daripada celik mata subuh tu Ustaz sampai tidur balik. Semua tu ada cara hidup yang baginda telah susun. Manusia yang ikut sunnah Nabi, cara hidup Nabi SAW, dia dikira ikut Nabi SAW. Habis itu Ustaz, cara hidup Nabi SAW ni kami nak tiru di mana Ustaz yang ni kena menuntut ilmu, kena belajar. Antara kitab yang ulama-ulama kita selalu sebut, kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang tu paling kurang kena mengaji salah. Paling kurang tu kena mengaji macam mana wajah Nabi SAW, bentuk badan Nabi SAW, fizikal Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, makan Nabi, tidur Nabi, serban Nabi, pakaian Nabi. Semua belajar tajuk-tajuk tu. Tu satu daripada cara hidup Nabi SAW Ustaz. Ya. Boleh faham bahasa tu Ustaz no? Awak nampak macam tak ceria je malam ni Ustaz. Kau pakat letih lagi balik GST ke macam mana Ustaz. Saya kita ulas sikit. Satu pun kena ulas ke. Baik. Jadi bila disebut perkataan sunnah, maksud dia cara hidup. Baik. Kenapa dalam hadis ini Nabi SAW menggambarkan Ustaz, sekiranya kamu ni orang Islam, orang Yahudi dan Nasrani masuk dalam lubang bewak sekalipun, kenapa orang Islam akan turut masuk ke dalam lubang bewak tersebut? Kenapa Nabi SAW bagi contoh lubang bewak Ustaz? Kenapa tak bagi contoh benda lain? Baik, jawapannya ada di sini. Lubang biawak itu ialah gambaran bagi menunjukkan sejauh mana pengikut-pengikut itu sanggup menuruti pemimpinnya. Sehingga sekalipun sampai ke tempat yang susah, berbahaya, hina, kerana sesuai dan setuju dengan perkara-perkara mungkar dan maksiat. Nabi SAW nak bagi satu gambaran, waktu di zaman tanah Arab sekalian, antara binatang yang banyak di negara Arab selain daripada unta, bewak badan pasiak. Dia panggil dhab. Lubang bewak badan pasiak bukannya rosak lah. Halus macam lubang tikus Tapi Nabi SAW nak bagi satu gambaran, kalau sekiranya puak-puak Yahudi Nasrani masuk lubang bewak ni sekalipun, orang Islam akhir zaman dia akan ikut juga masuk lubang bewak ni. Walaupun lubang tu susah untuk dimasuk. Boleh faham bahasa tu Ustaz? Baginda seolah nak menunjukkan kepada kita, umat Islam akhir zaman Ustaz, dia akan ikut orang bukan Islam, serba-serbi. Tajuk apa sekalipun, semua turut. Tak betul lah. No? Ayah nak cara tajuk apa? Tu soalan kita bagi. Nak cara tajuk apa Ustaz? Tajuk bangun tidur, contoh mudah Ustaz. Tak tengok baru ni orang mengajak keluar hantar mata Ustaz. Dia orang kata bangun tidur, apa-apa lagi jangan buat, ambil air, minum dulu. Tak ada. Ada jumpa tu. Ada kata kalau ada ayak liuk basi tu lagi bagus. Bila minum ayak liuk basi Ustaz, dia sihat, cerdas. Sedangkan kita duk mengaji lama dalam kitab fiqh sebut tu Ustaz, ayak liuk basi tu najis. Yang keluar daripada timbunan perut ni, hak keluar daripada perut najis, antaranya muntah dengan ayak liuk basi itulah. Orang putih ajak suruh minum dulu, minum ayak pagi-pagi Ustaz. Akhirnya apa jadi? Telan ayak liuk basi itu balik. Kan telan najis nama dia tu. Turut belakang. Tak boleh. Ayah masuk bilik ayak, cuba cari tengok. Saya sebut satu-satu sudahlah, tak payah sebut semua-semua lah. Ayah masuk bilik ayak, cuba cari tengok. Dalam Islam ada tak cara mandian duduk berendam dalam bathtub tu? Bukan kita duduk mengaji je lah. Ayak kalau bertakung, masuk najis dan sebagainya, semua dalam tu jadi najis. Tak ada. Tak buat. Tu baru masuk bilik ayak lah. Tajuk lain tak bercara gitu. Tak ada. Tambah hari ni Ustaz, dengan tandas pula Ustaz. Macam-macam kelengkapan dah. Sedangkan Nabi SAW ajar kepada kita, tandas tu rumah syaitan. Tak ada. Dalam Islam dia ajar, ni tajuk tandas yang baru je lah. Dalam keadaan tandas diajar, jangan menghadap kiblat. Cuba tengok hari ni, berapa banyak tandas kita, jamban kita menghadap kiblat. Ataupun membelakangi kiblat. Islam ajar tandas prasing. Kita cuba tengok tandas semua cantum lah ni. Tajuk tandas pun tiru je lah. Allah, tak usah cara tajuk lain lah. Tak ada.
Habis tu pula Ustaz cuba tengok silan. Orang bukan Islam, Yahudi Nasrani susun kita supaya bekerja di awal pagi. Bukan kata salah bekerja tu, tapi kita ambil mana bekerja pukul 8 tu silan. Bukan kata salah perbuatan tersebut, tapi cuba fikir sikit silan. Kerja kita semua diminta pukul 8, pukul 7. Betul lah silan. Tapi apa kesan dia? Ibadah subuh tak ramai yang boleh nak tunggu sampai matahari terbit. Sedangkan Nabi SAW suruh tunggu sampai matahari terbit. Buat ibadah sampai matahari terbit. Kita tak lebat. Tak ada jalan. Dah pergi kerja pula. Ada etika pula Ustaz. Kena pakai pakaian je ni. Pakai jubah tak boleh. Bukan jubah sunnah Nabi SAW. Tak boleh pakai. Kena pakai tie, coat. Kepiah tak boleh pakai. Bau sungkuk. Tiru siapa Ustaz? Main pula yang bekerja badan beruniform. Nabi SAW suruh simpan jenggot. Kita simpan misai. Tak ada kan? Ha. Allahu Akbar silan. Tu baru tajuk aja contoh. Kita balik di rumah pukul 5, pukul 6 Ustaz. Lepas tu Ustaz, kalau dengan nak buat ibadah, ada yang nak buat ibadah, tapi hari ni yang banyak maghrib ikut orang putih juga, ikut barat juga, ikut Yahudi juga, makan tak sedap, mata ke darah. Oh sedap. Maghrib pukul 7 kan duk tenggek kedai makan. Ajaran siapa? Tak eh. Kalau kita cek balik tu contoh mudah tu, baru tajuk dalam rumah, tak cara lagi tajuk dengan keluarga, tajuk dalam masyarakat, tak cara gitu. 2-3 hari lepas orang tanya tentang masalah perancangan keluarga. Tu ajaran siapa lah? Perancangan keluarga. Kita ni tak boleh beranak ramai. Kalau beranak ramai nanti tak ada kasih sayang nak bagi pada anak. Ajaran siapa tu? Kempen satu suami satu isteri. Ajaran siapa tu? Sungguh jalan. Dulu dia buat stiker tu. Kempen satu suami satu isteri. Tu ajaran siapa tu lah? Boleh faham ke tu? Oh, tajuk tu mesti faham ya, takkan tak faham je kan. Ya, tu ajaran siapa Ustaz? Kalau kita cek balik hari ni, tak payahlah sebut ringkas-ringkas gitu, sudahlah. Hatta kepada negeri negara, minta maaf kita sebut pentadbiran cara Islam, minta maaf. Hari ni berapa banyak negara yang ikut pentadbirannya cara Islam. Tak? Ekonomi cara Islam yang diajar oleh Nabi SAW, ada benda yang haram, ada benda yang tak boleh, ada benda yang boleh. Tapi hari ni masyarakat kita tiru ekonomi barat, ekonomi Yahudi Nasrani. Undang-undang tiru terang-terang Yahudi Nasrani. Tak boleh. Ni nak main pula GST, minta maaf lah, tak apalah, malah ni point dia sikit tak apa. GST tu silat. Ayah cuba tengok dalam Al-Quran. Cuba tengok dalam hadis Nabi SAW. Dalam Islam, orang Islam dikutip zakat. Kita orang Islam ni disyariatkan zakat. Orang bukan Islam ada jizyah. Jizyah ni nama dia cukai. Jadi orang Islam bayar zakat, bukan Islam bayar cukai. Macam mana kaedah zakat Ustaz? Macam mana kaedah zakat? Macam itulah kaedah cukai. Kaedah zakat disebut oleh Nabi SAW, khudh min aghniyaihim. Wahai Muaz, ambil daripada harta orang kaya. Faturaddu ala fuqaraihim, bagi pula kepada orang miskin. Kaedah zakat, ambil daripada orang kaya, bagi ke orang miskin. Tu kaedah zakat. Kaedah cukai, serupa je. Ambil pada orang kaya, bagi pada orang miskin. Oh, maknanya kaedah cukai yang sekarang diguna pakai, hak mana jenis kaya tu isi borang e-filing tu Ustaz, kaedah tu kira betul Ustaz no? Kan? Sudut kaedah tu betul. Walaupun sebelum ni orang Islam kaya pun diambil juga cukai tersebut. Tapi kaedah tersebut diambil daripada orang kaya sahaja. Orang miskin tak terlibat. Tapi bila mari sistem GST lepas ni berjalan, dia pukul semua kata. Hak kaya pun dia sapu cukai, hak miskin pun dia ambil cukai. Contoh mudah, kita seumpama pergi beli ayam di KFC. Hak gaji RM5,000, beli ayam RM100, dia kena bayar RM106. RM6 tu cukai. Hak gaji RM700, kalau ikut kaedah tak kena cukai, dia pergi beli ayam RM100, dia pun kena bayar RM106 juga. RM6 tu cukai. Jadi orang kaya kena cukai, orang miskin kena cukai. Ni satu bentuk kezaliman.
Tapi bila kita sebut 160 negara dah buat benda ni, tak betul. Macam tak faham yang nampak gaya. Sungguh. Sebab itu sahabat-sahabat kita marah pelaksanaan GST kalau kata dilaksanakan. Sahabat kita marah. Ramai sahabat kita marah. Terutamanya hak pergi baru ni. Itu semua contoh-contoh orang-orang yang tak berpuas hati dengan GST lah. Lepas tu kita harap dalam surau malam ni janganlah ada hak sokong. Tak kiralah sokong parti mana sekalipun. Kita harap tajuk GST ni jangan sokong. Sebab bila dilaksanakan nak stop balik susah. Bukan jenis cak ayam tu lah. Hari ni buat, tengok orang tak berkenan, berhenti. Buat cara lama balik. Dia bukan jenis macam tu. Lepas tu kita minta, clear abang tajuk ni, boleh kau no? Malam ni kita berhenti awal, jangan takut lah. Boleh no? Nak minta bagi faham ya. Tapi nak buat macam mana Ustaz? Manusia, umat Islam ikut juga kaedah Yahudi Nasrani seperti yang disebut dalam hadis ini. Baik, sambung. Jalan yang diikuti ialah poin yang ketiga. Jalan yang orang Islam ikut Yahudi Nasrani ni jalan hak baik ke jalan tak baik Ustaz? Baik. Jalan yang diikuti adalah jalan yang dilarang oleh agama. Yang orang Islam kita turut Yahudi Nasrani, jalan, cara, kaedah ataupun cara hidup yang bercanggah dengan ajaran Islam. Semua pakat turut cara tersebut. Tetapi belum sampai had dia menjadi kafir. Maknanya celek-celek mata sampai tidur balik Ustaz. Semua turut ikut hak barat saja. Ni minta maaf sekalian. Masjid kita hari ni jadi serupa masjid orang Kristian lah. Sorry, jadi serupa gereja orang Kristian. Tapi di Pulau Pinang insya-Allah lah kurang sikit lah. Apa maksud gereja orang Kristian tu Ustaz? Gereja ni orang mari semayang ya. Masjid kita bukan orang mari semayang tak? Gereja duduk dalam gereja Ustaz dalam keadaan apa? Habis semayang balik, hi'ah balik. Masjid kita pun hari ni jadi macam juga. Mai semayang habis hi'ah balik. Tidak ada pengimarahan. Itu yang kata dia ikut tu. Boleh faham kan? Itu contoh juga. Ayah-ayah yang ada di sini, satu peringatan lah. Dah sebut tajuk masjid ni. Nabi sebut dalam sebuah hadis sahih, au ahabbul biqa' ila Allah masajiduha. Sebaik-baik tempat, sebaik-baik tanah yang Tuhan paling suka sekali namanya masjid. Wa aswa'al biqa', seburuk-buruk tempat hak Tuhan paling benci sekali adalah pasar. Tak kira lah pasar malam, pasar raya, pasar tani, hypermarket, Giant, The Store, Nagoya, mau masuk sekali. Jadi tempat yang Tuhan suka, rajin-rajinlah pergi. Tempat yang Tuhan benci, Tuhan meluat, kurang-kurangkan pergi. Boleh faham tak tu? Dan nak minta bulan 6 ni, bulan Piala Dunia. Abang siap ni. Nak minta ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, bila pergi semayang tarawih di masjid, habis semayang tarawih, kalau rasa ada moral nak balik, moral banyak. Tapi kami semayang 8 ya, kami ikut sunnah. Kami semayang 8 ya, ikut sunnah. Okey, tak apalah. Ayah semayang 8 ke 11 ke, hak tu terpulang. Nak buat macam mana? Siapa nak, ulun. Cuma kita nak sebut, bila habis semayang Ustaz, kita tak mau semayang witir lagi, keluar duduk di mana-mana tempat, jangan duduk bersembang tajuk bola. Abang saja ni. Sebab Allah sebut dalam Quran, la yadkhuluha illa khaifin. Hak mari masuk masjid ni, orang yang kena ada perasaan takut pada Tuhan. Langkah masuk masjid, kena takut. Dan Nabi sebut pula, tanda akhir zaman akan ada manusia duduk dalam masjid, duduk bersembang hal dunia macam ni lah. Nabi sebut, falaisa lillahi hajatun. Allah tak mau orang macam ni duduk dalam masjid ni. Kasar bahasa, balik buang lah. Duduk dalam masjid, duduk sembang tajuk bola, duduk sembang tajuk Brazil menang, duduk sembang. Balik lah. Sini tak ada lah. Tapi kalau rasa nak bersembang tajuk tu, baik balik. Dan Nabi sebut pula, kalau ada orang macam tu dalam masjid, fala tujalisuhum, jangan duduk dengan puak-puak ni. Tu keras tu. Boleh faham bahasa tu lah. Tapi kata tati okey. No. Kira tak bersembang langsung main senyap. Main lah. Tiap-tiap tahun macam tu. Kan? Habis semayang Ustaz, pakat tadarus Quran. Habis hi'ah berjalan di bawah, baru pakat bersembang tajuk-tajuk yang tak ada kena-mengena dengan akhirat ni. Tapi duduk dalam surau sepatah tak bunyi. Tu kira bagus tadi tu. Betul ya? Kau bersembang dah kan macam mana kau silat. Tak apalah kita minta, inna ahadan lam yulad aliman, tidak ada manusia beranak-beranak terus pandai. Hari ni kita perbetul sama-sama. Nah, minta tolong sungguh-sungguh ni.
Sebab itu pun satu cara, bukan cara Islam. Baik, selesai. Kemudian disebutkan di sini ada satu hadis lain. Nabi SAW sebut orang dulu-dulu ni bukan orang Yahudi Nasrani semata ya. Yang dimaksudkan dengan orang-orang dulu ni bukan Yahudi Nasrani sahaja, sebab ada hadis lain juga. Baik. Orang-orang di zaman silam bukan setakat orang Yahudi dan Nasrani, tapi ada juga bangsa lain seperti Parsi, seperti Rom, Kaldan. Kaldan ni kalau tak silap saya bangsa Nabi Ibrahim AS kot. Kaldan kalau tak silap saya dan lain-lain lagi. Ada daripada Parsi sebelah sana, ada sebelah Rom sebelah sini. Kalau yayah ada peta, tengok hak mana belah Eropah tu, hak tu belah Rom. Parsi ni dia mari belah Iran, Iraq tu nama Parsi. Kalau tengah-tengah tu dia panggil Syam. Kawasan Syria, Lebanon, Palestin apa tu dulu dipanggil Syam. Belah bawah dipanggil Yaman. Bagi clear sikitlah tajuk ni, saya kita ubah faham lah sikitlah. Zaman dahulu bila dalam istilah sejarah, cuba bayang negara Arab. Ayah bayang peta dunia, bayanglah depan saya ni peta dunia, tengah-tengah ni Arab Saudi. Ni Arab Saudi. Boleh buat macam mana tu? Balah bayang lah. Oh, nak lukis pula Ustaz tak payah lukis lah, tak apa. Saya lukis lagi teruk pada bercakap. Baik saya bercakap Ustaz. Baik. Bayangkan ni Arab Saudi. Atas Arab Saudi ni Ustaz ni, yang ada negara Syria, yang ada negara Jordan, Lebanon, Palestin apa semua ni, dulu dipanggil Syam. Satu perkataan dia, Syam. Hari ni Syam tu nama dia Syria. Boleh faham tak? Ni Arab Saudi, tengah ni Mekah, Madinah, Madinah, Mekah dan sebagainya ni bila turun ke bawah sampai ke Yaman ni, dulu dipanggil Yaman. Yaman, Mekah, Madinah masuk dalam daerah Yaman. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri menyatakan Mekah, Madinah masuk dalam Yaman. Dan bila ada hadis Nabi SAW, baginda mengatakan al-imanu yamanin, orang yang benar-benar beriman kamu boleh tengok orang Yaman. Wal hikmatu yamaniyah, orang yang banyak hikmah orang Yaman. Wal fiqhul yamani, orang yang pakar dalam bidang fiqh pun orang Yaman. Boleh faham bahasa tak? Sebab tu saya boleh tengok Imam Syafi'i, walaupun dia belajar di Allahumma salli ala Muhammad, dia belajar di Baghdad dan sebagainya, tapi dia mari juga ke Yaman belajar fiqh daripada orang Yaman. Sebab itu fiqh Imam Syafi'i mantap. Imam Syafi'i belajar hadis banyak di Yaman. Saya bagi satu cerita yang cuba tengok kehebatan. Boleh kot noh cerita sikit noh. Nah, saya kita sambung Parsi Rom tu. Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq ibnu Rawahaihi, Abdullah, Allahumma salli ala Muhammad, dua orang ulama ni, kata silap saya sekalian, Abdul Rahman ibnu Mahdi. Tiga manusia ni datang daripada Baghdad mari ke Allahumma salli ala Muhammad. Dia pergi ke mana silakan? Daripada kampung mereka pergi ke kota Baghdad, ataupun daripada kampung mereka datang ke kota Madinah semata-mata nak belajar hadis daripada seorang ulama hadis namanya Sufyan ibnu Uyainah. Datang daripada jauh semata ni, tiga-tiga orang ni pakar apa ni, datang ke kota Madinah nak belajar daripada manusia bernama Sufyan ibnu Uyainah. Bukan Madinah, Mekah, silap. Datang daripada Baghdad mari ke Mekah nak belajar dengan ulama hadis yang bernama Sufyan bin Uyainah. Bila sampai di kota Mekah tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal pagi-pagi buta lagi hilang. Dua orang sahabat dia cari, pusing cari dalam kota Mekah tu, tengok majlis tu, Imam Ahmad tak ada. Tengok majlis ni, Imam Ahmad tak ada. Tengok majlis ni, tak ada. Tiba-tiba mereka jumpa Imam Ahmad bin Hanbal berada dalam majlis Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i umur lebih kurang masa tu. Tua Imam Syafi'i sikit dia pada Imam Ahmad ni. Umur masa tu baru 20 lebih, duk mengajar dalam Masjidil Haram tu, Imam Syafi'i ni. Sahabat dia bernama Ishaq bin Rawahaihi datang. Imam Ahmad, kamu buat apa mengaji kat orang muda ni? Kamu buat apa dengan mengaji orang muda ni? Kita mari Mekah ni nak mengaji dengan imam besar tu, Sufyan bin Uyainah tu. Imam Ahmad sebut, senyap. Kamu jangan cakap banyak. Kamu tengok dulu imam ni, orang muda ni mengajar. Dia kata, infatakal hadis bi'uluwin. Kita kalau terlepas hadis Sufyan ibn Uyainah,
terlepas hadis daripada dia, kita boleh ambil lagi daripada anak-anak murid dia. Tapi kalau kita terlepas fiqh hadzal rajul, tapi kalau terlepas fiqh budak muda ni, kita takkan jumpa gantinya yang seumpama ni. Apa kelebihan Imam Syafi'i, Ustaz? Contoh mudah. Imam Ishaq tanya Imam Syafi'i, wahai tuan imam, wahai ya Muttalibi, wahai orang Muttalib, wahai orang Bani Quraisy, aku nak tanya kamu satu soalan. Apa maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda mengatakan kekalkan burung di dalam sangkarnya? Ni ulama hadis ni tanya Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, apa maksud hadis kekalkan burung dalam sangkar dia? Imam Syafi'i dengar hadis tu silan, tahu dia kata apa? Tu, kawan kamu hak sebelah tu Imam Ahmad kan? Kawan kamu sebelah tu Imam Ahmad kan? Kamu tanya dia pun tak tahu. Kamu tanya Sufyan ibnu Uyainah, apa maksud hadis tu? Dia pun tak tahu. Bila ditanya pada ulama hadis, semua ulama hadis akan jawab, kekalkan burung dalam sangkar dia, maksud dia Nabi suruh simpan burung dalam sangkar, tak payah bebas. Semua ulama hadis jawabnya tu. Imam Syafi'i kata tak. Nabi SAW mengatakan kekalkan burung dalam sangkar ni maksud dia, orang Arab selalu bila mereka nak berjalan keluar, mereka nak musafir, mereka akan ambil burung, mereka akan lempak. Kalau burung tu terbang belah kanan, mereka kata perjalanan ni ong. Arab tak sebutlah ong, saya lah sebut ong tu. Maknanya perjalanan tersebut menguntungkan, selamat, balik dengan baik dan sebagainya. Tapi kalau burung tu terbang sebelah kiri, maknanya perjalanan tersebut sial, akan berlaku kecelakaan. Sebab itu Nabi sebut simpan burung dalam sangkar. Imam Syafi'i jawab macam tu sekalian. Imam Ishaq kata apa? Aku kalau daripada Baghdad mari ke Mekah ni, berhabis duit begitu banyak, semata-mata nak dapat kepahaman hadis sangkar ni saja, dia kata aku sanggup. Kalau kata daripada Baghdad mari ke kota Mekah ni, aku habis duit sampai ratus ribu juta sekalipun, semata-mata nak dapat kepahaman satu hadis ni ya, hadis kekalkan burung dalam sangkar, Imam Ishaq kata aku sanggup habis duit tu. Saya cerita benda ni pada ibu sekalian nak tunjuk kehebatan Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tu. Dia faham betul-betul hadis. Dia juga masuk dalam kategori orang Yaman. Sebab tu Nabi sebut fiqh. Fiqh ni maksud dia faham. Faham ni, hak paling faham sekali, orang Yaman. Faham ke ni lah? Ke ilmiah sangat ke macam mana lah? Tak apa nak faham. Oh, tak apalah. Cerita bila. Hak mana boleh tangkap, tangkap. Hak tak boleh tangkap, lupakan. Cuma kita nak sebut Imam Syafi'i yang begitu hebat, dia juga daripada Yaman. Atas Syam, bawah Yaman. Okey, boleh faham no? Dua. Mari sebelah Iran, Iraq apa semua tu Ustaz, itu dipanggil Parsi. Antara raja yang terkenal Parsi ni, Raja Kisra. Boleh. Sebelah ni Ustaz, yang kami tengok belah Itali, dia pergi ke Turki, nak pergi ke Itali, ke Eropah ni Ustaz, itu belah Rom. Raja mereka kebanyakan dipanggil Hercules. Gubernur dia dipanggil Hercules ataupun Hercule dalam bahasa Arab. Herakla dalam bahasa Arab. Orang Melayu kita panggil Hercules lah, hak padang sedap tu. Jadi bila disebut kerajaan ketika dulu sekalian, dia ada 4 tu ya. Parsi, Rom, belah atas Syam, bawah Yaman. Selepas 1924 baru pecah banyak tu, yang mari Syria, mari Jordan, mari Lebanon, main bawah UAE, Dubai, Bahrain, baru pecah banyak. Boleh faham kono? Cerita bila sejarah sikit. Ya. Hijaz tu Ustaz, dulu kawasan tanah Arab tu lah. Arab Saudi tu. Arab Saudi tu semenanjung tanah Arab tu dipanggil Hijaz dulu. Tapi bila lepas Ustaz kejatuhan Khalifah Utsmaniyah, hilang khalifah atas muka bumi ni Ustaz, Raja Abdul Aziz Saud tu. Dia lah memecahkan tanah Hijaz, akhirnya jadi Arab Saudi. Hijaz tu cantuman banyak tempat. Dan Hijaz banyak berada di Yaman. Hijaz tu Yaman. Tu kalau ada peta senang tunjuk je lah. Tak ada peta ni tak apa payah boleh cerita gitu lah. Saya tak mau lukis, pasal lukis lagi teruk lah. Tu. Jadi boleh faham je lah no? Nah, tu istilah sikit lah kita ambil pengetahuan. Nah. Jadi
selain daripada Rom dan selain daripada Nasrani dan juga Yahudi, ada juga bangsa-bangsa lain. Di antaranya Ustaz, Parsi, Rom, Kaldan dan lain-lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bima'khadhil qurun min qabliha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Faqala ar-rajul, "Ya Rasulullah, kama fa'alat Faris wa Rum?" Qala, "Wa hal an-nasu illa ulaik?" Nabi SAW bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umatku mengikut cara hidup purba, serba-serbi, besar kecil, kuat, benda hal besar hal kecil semua diikut perkara, ikut belakang. Maka kata seorang laki-laki, kata seorang sahabat, apakah seperti perlakuan orang Parsi dan Rom ya Rasulullah? Adakah kelakuan ni, perbuatan ni perlakuan orang Parsi, orang Rom ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, tidak ada manusia lain daripada mereka. Kasar bahasa, siapa lagi selain pada pokok tu? Hadis yang pertama kita baca tadi, Nabi kata orang Islam tiru Yahudi Nasrani. Hadis yang kedua pula, Nabi kata ikut Parsi dan Rom. Mana satu yang betul ini Ustaz? Nampak macam canggah ya Ustaz? Jawabnya, tak bercanggah Ustaz. Apa yang tak bercanggahnya Ustaz? Baik, cuba kita tengok di bawah poin yang kelima. Sekejap saya berhenti Ustaz. Ada benda kita nak bincang. Baik, maksud menyebut mengikut Yahudi dan Nasrani dalam hadis di atas, hadis awal tadi cerita orang Islam ikut Yahudi Nasrani, maksudnya menerangkan ikutan dalam perkara-perkara agama. Bila mari perkara berkait dengan agama, orang Islam banyak tiru Yahudi Nasrani. Sekejap saya bagi contoh. Sementara bila menyebut Parsi dan Rom, bertujuan mengikut ikutan dalam urusan dunia yang tak sesuai dengan Islam. Bila Nabi sebut orang Islam ikut Yahudi Nasrani, maksudnya ikut dari sudut agama. Minta maaf ayah ibu bunda rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini masyarakat kita berapa ramai yang turut ajaran agama Islam tapi asas dia mari pada Yahudi Nasrani. Contoh mudah, Syiah. Cuba perhati tengok, Syiah asas daripada mana? Bukan sahabat yang bernama, bukankah manusia yang bernama Abdullah bin Sabah? Orang Yahudi. Walaupun dia tidak dikatakan sebagai pengasas Syiah, tapi dialah yang mula membawa pahaman-pahaman Syiah ni. Dan akhirnya fahaman ni dipopularkan pada kurun kedua hijrah. Tapi dia pengasas dia. Dengan menghina sahabatnya, dengan ada nikah mut'ahnya. Sampai hari ni Ustaz, apa ramai ikut. Pahaman yang kedua, ayah boleh tengok, minta maaf berdasarkan pendapat sebahagian ulama, Wahabi mengikut ajaran Yahudi. Antaranya Ustaz, ajaran yang mengatakan Tuhan Allahumma salli ala Muhammad, apa? Tauhid uluhiyah tu, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ada sebahagian ulama mengatakan dia asas sama seumpama Yahudi. Ada seorang ulama di Mesir karang satu kitab, boleh tanya Ustaz Syahul. Saya rasa Ustaz Syahul ada kitab tu. Al-Muqaranah, perbandingan bainal Wahabiyah wal Yahudiyah. Perbandingan di antara Wahabi dan Yahudi. Cuba buka dia. Yang kita dah dengar kata Wahabi dan sebagainya, wallahu alam. Tu pendapat sebahagian para ulama sekalian. Jangan marah kat saya pula. Saya ambil apa ulama sebut ya. Ada ulama kang tanya Ustaz Syahul. Ustaz Syahul ada kitab tu, tak silap saya. Perbandingan antara Wahabi dengan Yahudi. Boleh tengok sekalian, ada persamaan antara dua agama tersebut. Dua ajaran, dua pahaman tersebut. Orang Islam kita ambil belakang. Faham ke kan? Tu baru yang tu tak cara lagi tajuk-tajuk lain, hak mai ajaran bahai, apa ajaran apa, tak cara lagi tu. Zikir laga lutut tu tak cara lagi Ustaz. Kita nak sebut dari sudut agama ni, berapa banyak masyarakat kita ambil daripada sumber yang bukan Islam yang asli ni. Akhirnya apa jadi Ustaz? Pakat turut faham ke ni Ustaz? Sebab tu kita minta benda itu, kata kena mengaji Ustaz, kena mengaji. Ni baru ni saya mengajak satu tajuk Ustaz, jangan marah noh. Ayah-ayah yang mana rajin, try buka Quran surah Al-Mujadilah. Kita pergi mana baru ni kita sebut tajuk ni, surah Al-Mujadilah. Juzuk 28, surah pertama juzuk 28. Surah nombor 1 dalam juzuk ke-28 lah. Kalau juzuk 29, Tabarakalladzi tu, ni juzuk 28.
Ayat 1 sampai ayat 7 Allah cerita tentang hukum zihar. Zihar ni orang laki-laki dia kata kat isteri dah, hang ni macam belakang hang ni macam belakang mak aku tu. Rambut hang ni macam rambut mak aku tu. Dia panggil paha hang ni besar macam paha mak aku tu. Dia menyamakan isteri dia dengan mak dia sendiri. Orang laki-laki yang cakap macam tu Ustaz, dia dikira zihar. Dia menziharkan isteri dia. Zihar ni kalau masyarakat Arab jahiliah kira cerai bini. Tapi kita orang Islam ni Ustaz, bila kita sebut macam tu pada bini kita, kita diharamkan bersama dengan bini tu. Kita tak cerai, tapi diharamkan duduk dengan bini tu. Ayah-ayah yang ada di sini, saya rasa seorang tak buat. Tapi saya nak minta balik abang kat anak-anak nikah tu dah. Dia pun kadang kantau je lah. Mi redah cakap lah. Tambah baru menikah pula, dia nak puji tu. Hang ni macam belakang mak aku. Puji dari sudut, penyamaan dari sudut fizikal membawa hukum zihar. Tapi kalau penyamaan dari sudut sifat, bagi sama sifat dia saya, yang tu tak bah. Hang ni masak sedap macam mak aku, itu tak bah. Pasal masak bukan fizikal. Hang ni wangi macam mak aku tu, ataupun hang ni bau pakai wangian macam mak aku tu, tak bah. Hang ni malas macam mak aku tu, tak bah. Boleh faham kan? Tapi bila disebut rupa fizikal, itu tak boleh. Jari hang ni macam jari mak aku tu, itu tak boleh. Orang laki-laki yang dah bercakap macam tu, nak bagi halai balik hubungan dengan bini, dia kena buat 3 benda ni. Tapi kena buat ikut turutan. 3 ni dipanggil kifarat. Arab sebut kafarah. Yang pertama, kena bebaskan seorang hamba. Cari hamba seorang, bebas. Carilah penasihat 25% tu. Tu ya. Kan Abdul Wahab beli pak mertua dia, kan? Kakak ipar dia 2 orang. Tapi penasihat 25% dia tak beli. Beli penasihat 25% tu, jual. Tu dikira membebaskan hamba. 1. Kalau tak ada, tak boleh Ustaz. Kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini. Direct 60 hari. Ustaz, saya puasa 40 hari Ustaz. Hari ke-41 tu, saya buka puasa Ustaz. Ataupun terbatal Ustaz. Esok boleh sambung tak? Tak boleh. Kena start balik pada 1. Jenuh Ustaz no. Siapa suruh kata? Tunggu jalan. Bagi tahu nah, anak-anak kita ramai tak tahu ni jalan hukum ni. Takut-takut dia peduk cakap dah. Yang tu kita takut tu. Ustaz, kalau tak boleh puasa macam mana Ustaz? Kena dapat pengesahan doktor yang beragama Islam. Doktor kata pakcik memang tak boleh puasa. Bila doktor sahkan macam tu, baru kita boleh buat hak nombor 3 ni. Bagi makan 60 orang miskin. Kau nampak macam susah hati ya, nampak gaya. Kaduk kata dah kan macam mana kau Ustaz? Jangan. Ustaz, hukum ni siapa yang kena Ustaz? Yang kena cuma orang lelaki sahaja. Orang perempuan tak kena. Tu kata untung jadi orang perempuan ni no. Orang lelaki bersama dengan isteri dia bulan Ramadan, kan kena puasa 2 bulan berturut-turut juga. Yang kena tu siapa? Yang kena lelaki lah. Walaupun bini dia duk perangat. Bini perangat tapi bini tak kena. Laki tu yang kena. Apalah nak buat macam mana? Tu untung jadi orang perempuan tu. Boleh faham ke no? Sebab tu kita minta beringat. Baik. Saya bukan nak bicara ayat 17 ni. Kita nak bicara ayat nombor 8 tu. Balik buka tengok silat. Ayat nombor 8, Allah cerita tentang perangai orang Yahudi. Saya lupa ayat tersebut. Translate bahasa Melayu sudahlah. Perangai orang Yahudi, bila orang Islam lalu, mereka akan buat macam ni. Bila orang Islam lalu, ayat tu turun disebabkan peristiwa macam ni lah. Orang Islam lalu, orang Yahudi buat begitu. Lepas tu dah habis lalu pula, tu mengikut Muhammad lah tu. Tu mengikut Muhammad lah tu. Hak tu ya, masuk Islam tu hak tu. Betul, boleh faham tu lah. Orang Islam mengadu pada Nabi SAW, baginda datang tegur bapak Yahudi ni. Hari ni mereka kata, okey kami tak mau buat dah, kami insah, kami menyesal dan sebagainya. Esok buat semula. Turun ayat ke-8, cerca bapak ni. Kaedah dalam ilmu tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Terjemah dalam bahasa kampung senang faham ni, walaupun ayat tu turun pada orang Yahudi,
Tapi siapa yang buat perangai macam orang Yahudi tersebut, hukumnya sama. Faham bahasa tu Ustaz? Ayah-ayah yang ada di sini nampak orang lalu, ayah dia buat begitu. Tengok tu tengok apa Ustaz? Sama ada ayah tengok tu tengok tak puas hati, tengok tu tengok marah, tengok tu tengok nak bagi dia takut, kan? Kan anak dara lalu kita duk tengok, oh, sampai dia bergedi-gedi cepat-cepat takut. Tengok macam nak telan orang, semua sekali masuklah hukum tu Ustaz. Bukan kita duk buat lah. Faham ke saya duk cerita ni Ustaz? Ustaz kalau dah buat Ustaz, berhenti je Ustaz. Ataupun orang Arab tengok dengan mata Ustaz, kita ni dengan mulut. Orang lalu Ustaz, kita buat begitu. Ada buat begitu? Faham ke ni Ustaz? Perbuatan tersebut, orang tu tak ada masalah apa. Kalau orang tu terang-terang buat jahat Ustaz, kita boleh buat begitu, tak ada masalah Ustaz. Ustaz, dia tu sokong GST Ustaz, sebab tu kami buat. Itu tajuk lain Ustaz. Ni hamba Allah tu Ustaz, kita bermusuh dengan dia dalam keadaan permusuhan tu berbentuk peribadi. Dia lalu yang kita buat. Duduk dengan kawan, kita akan buat dengan kawan kita. Walaupun kita tidak bercakap, tapi nak menunjukkan kita, tu main dah tu. Pun masuk juga dalam hukum ni. Ayah-ayah yang duduk dalam majlis, minta maaf nah, majlis saya tak ada agolah. Ayah-ayah duduk dalam kuliah, ustaz tu mengajar 9.30 tak berhenti. Ni contohlah, kita bagi contoh nak bagi faham. 9.30 tak berhenti Ustaz. Ayah-ayah tengok ustaz tu satu, tapi main dengan 9.30 dah, ayah-ayah mula pandang sama-sama kawan. Mulut tak cakap, tapi pandang kawan. Kita pandang kawan, kawan pandang kita. Apa maksud pandangan tu? Ustaz ni dia nak belajar mereka apa? Maksud pandangan mata tu, ustaz ni apa 9.30 tak berhenti lagi. Mulut tak bercakap, tapi kepahaman dari sudut pandangan mata tu. Untuk ni bila nak berhenti ni 9.30 dah ni. Pun masuk juga lah hukum tu. Ibu-ibu di belakang duduk dalam rumah Ustaz, duduk bersembang dengan anak, duduk kutuk suami. Duduk kata ke lelaki lah, ayah hampa ni apalah lungguk sependa kat tumul pintu, kain sebasah-basah dia sepuk atas katil. Dia pula balik bukan nak kira apa, macam-macam kutuk tu kan. Balik kira nak order yang mak pun letih kat kerja, dia kira balik order kan. Malam balik pukul 3-4 pagi duduk kedai kopi, subuh tak, macam-macam lah duduk kata dengan anak tu. Tiba-tiba orang tua tu balik ke sini, kita dengan anak senyap. Tak boleh. Kita tengok mata anak, anak tengok mata kita. Apa maksud pandangan mata tu Ustaz? Senyap, ayah balik. Tak ada. Sekali orang tua tu, kata kat aku tak ada apa. Hamba Allah tu berjalan masuk dalam dapur, masuk ke mana tempat, kita buat dengan anak. Pun masuk juga dalam hukum ni. Tak boleh. Duduk gelak, duduk buat dah, nak buat gaya. Habis tu Ustaz, malam ni baru tahu Ustaz, tu kita kata perbetul. Tu perangai orang Yahudi tu. Kita minta perbetul. Lepas ni jangan buat dah. Pandangan mata macam tu jangan buat dah Ustaz. Boleh no? Balik buka surah Al-Mujadilah ayat 8, tengok sendiri. Kalau silap, saya mohon maaf Ustaz. Tapi setakat yang kita belajar macam tu mafhum dia. Kita translate mafhum dia terus, senang bahasa. Boleh no? Baik. Sambung. Sementara menyebut mengikut Parsi dan Rom, baca dah kan tadi kan? Kalau ikut Rom dengan Parsi, maksudnya ikut hal-hal dunia. Ikut Yahudi Nasrani, maksudnya ikut hal-hal agama. Parsi dan Rom ni kita tak payah ulas hari ni pakaian ikut cara mereka. Lah ni siapa pakai pakaian buatan Eropah semua rasa tak ada. Baik tangan Ustaz buatan Itali 350,000 dia tak ada. Dia pakai kasut Ustaz jenama apa? Gucci. Dia Gucci ke apa? Tak tahu lah, lebih kurang tu lah. Maknanya bila dia pakai pakaian Ustaz buatan daripada mana? Negara Eropah, dia akan rasa nak buat macam mana Ustaz? Ni yang Nabi sebut ni, manusia umat Islam akhir zaman dia akan ikut Parsi dan Rom dari sudut keduniaan.
Cuba tengok Islam banyak rumah macam mana. Sayyidina Hasan pernah masuk rumah Nabi SAW, dia angkat tangan, boleh sentuh shilling. Rumah Nisa'ur Rasul, rumah isteri-isteri Nabi SAW, bila angkat tangan itu, sentuh shilling. Maknanya rumah-rumah isteri baginda tepi Masjid Nabawi tu, shilling tak tinggi, angkat tangan boleh sentuh. Rumah Salman Farisi, dia sebut kepada kontraktor yang buat rumah dia tu, kamu buat rumah aku dalam keadaan bila aku berdiri boleh sentuh shilling, bila aku tidur baring kaki aku kena dinding. Maksudnya Ustaz, rumah tu kecil je, habuan berteduh daripada hujan dan panas. Rumah kita ngeri. Ayah bukan ada satu hadis, kata tak silap saya, riwayat Imam Baihaqi, kalau tak silap, kalau silap mohon maaf silap. Imam Baihaqi atau Imam Tabrani, di antara tanda duit ataupun harta yang kita dapat, la yubarik, tidak diberkati. Tanda harta kita tak berkat, tuan harta tersebut banyak perhabis duit dia pada, Nabi sebut mak dengan tin, tanah dengan air, air dengan tanah. Tanda duit orang tu tak berkat, dia banyak perhabis untuk ayak, untuk tanah. Maksud ayak dengan tanah ni rumah. Sebab orang Arab dulu buat rumah dengan ayak dan tanah ya. Jadi kita translate mudah, tanda manusia tu duit dia tak berkat, dia banyak perhabis duit dia untuk rumah. Minta maaf sebut je lah. Kalau kata Ustaz, kami beli rumah Ustaz okey, itu satu keperluan, silakan. Kami duk perhabis Ustaz, duk buat ni, beli kabinet ni Ustaz, ni duk beli rak ni Ustaz, ni beli hak pasu Sarawak bawah sini Ustaz, beli hak Shanghai punya bawah sini Ustaz tu beli bulu hak Sarawak buka pintu tu Ustaz. Lepas tu buat pula kolam Ustaz, buh bangau sekok Ustaz. Perhabis benda-benda yang tak sepatutnya, tu tanda duit kita naknya tak berkat tu. Itu jangan duk perhabis duit sangat buat rumah lah. Jangan. Beli benda hak patut kita nak pakai, beli. Ustaz, kami perlu katil Ustaz, beli. Perlu kamera solat, beli. Kami kena buat kabinet dapur, buat. Kami nak kena perbesar dapur Ustaz, pasal kecil sangat, silakan. Kami nak beli sofa satu Ustaz, habuan kami duduk anak beranak, silakan. Hak mana rasa habuan nak bagi rumah cantik ya, kita cadang, tu salah. Kalau perhabis juga, tu tanda duit kita tak berkat maknanya. Kalau perhabis dah kan macam mana kan? Perhabis dah nampak gaya ni. Dia pergi jalan nilai tu, dia beli sampai dia balik tak tahu nak gantung di mana. Tu minta maaf no. Mungkin tu satu tanda duit kita tak berkat. Kita duk habis kot tu. Boleh faham ke no? Awak nampak macam marah kat saya malam ni Ustaz lah. Ya, oleh kerana marah saya tukar tajuk lah. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian yang ada dalam, sebut dah kot tajuk ni, kan tak sebut lagi? Soalan 40 orang dalam satu majlis. Tanya lagi? Tak lagi no? Baik. Dalam surau kita malam ni ada 40 orang ada? Lebih no? 80 orang ada no? Nah, campur lelaki perempuan 120 ada. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Tabrani, apabila berhimpun 40 orang dalam satu majlis, dalam majlis tersebut akan ada seorang wali. Sebut dah kot? Tak lagi? Baik. Nabi sebut, apabila berhimpun 40 orang dalam satu majlis, dalam majlis tersebut akan ada seorang wali. Maknanya kalau malam ni ada 40 orang, akan ada seorang wali. Kalau 80 orang, ada 2 wali. Kalau malam ni campur lelaki perempuan 120 orang, ada 3 wali dalam majlis kita malam ni. Allahu Akbar. Tapi rasa ada 3 orang salah, macam 100 lebih nampak gaya ni. Maknanya ada 3 wali dalam ni. Allah. Tunggu lah. Sebab tu pernah dengar tak orang tua-tua dulu kata baca Yasin 40? Pasal tak? Pernah fikir tak bersifat 40? Inilah jawapannya. Kerana bila 40 orang akan ada seorang wali. Wali ni jangan silap faham tu lah. Bukan jenis duduk terbang atas udara, hilang di tati, muncul di Mekah. Jenis ambil ayak tuang dalam petrol jadi minyak. Bukan tu lah. Wali ni maksudnya kekasih Allah. Antara kelebihan wali Allah ini, doanya makbul. Doanya makbul. Sebab tu kita minta poin mudah dia macam ni. Bila mari kuliah, mari tempat ada 40 orang ke atas,
ada seorang baca doa, nak minta semua sekali sebut amin. Semua sekali sebut amin, termasuk adik-adik kita yang kecil-kecil ni. Sebab apa Ustaz? Wali ni ada yang makruf, orang semua kenal. Ada yang mastur, siapa pun tak tahu. Hatta diri dia sendiri pun tak tahu kata dia tu wali. Jadi bila semua sebut amin, wali tu kata amin, Allah makbulkan doa dia. Semua mudah-mudahan dapat manfaat. Sebab tu ayah pergi semayang di masjid, kita minta tunggulah sampai habis baca doa. Ni habis semayang cungit balik, habis semayang cungit balik. Tunggulah sampai doa. Boleh jadi ada seorang wali bersama dengan kita waktu semayang tu. Dia sebut amin, semua dapat manfaat. Ayah semayang Jumaat, tunggulah sampai habis doa. Berapa ramai wali dalam majlis tersebut. Kita doa banyak sangkut. Minta doa nak apa Ustaz? Nak hidup bahagia, sangkut. Minta doa nak kaya, sangkut. Minta nak nikah dua, sangkut. Semua sangkut. Pasal apa sangkut Ustaz? Antara punca sangkut, ma'kulu haram, makan benda haram. Wa masyrabu haram, hak minum pun haram. Wa malbasu haram, hak pakai pun ada haram. Wa ghuziya bil haram, perut dia penuh dengan benda haram. Fa anna yustajabulah, macam mana Tuhan nak terima? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kita punya doa ni banyak sekat. Doa menyengit ya Allah dalam 20. Faham? Ni dalam poket ni 20. Kira test mayang yang mulut tu berhenti Ustaz. Hak leh berjelaga lubang hidung kan. Nak makbul macam mana kan? Jadi bila kita duduk dalam majlis yang ada 40 orang, mudah-mudahan dengan keberkatan wali tersebut, doa kita semua makbul. Sebab tu rajin-rajinlah masuk majlis ada 40 orang. Majlis baik-baik lah. Boleh faham tak tu sekalian? Dan yang confirmnya, yang pastinya, wali tu abang sejak ni, bukan saya ni. Sagi dia kata, bukan saya sekalian wali tu. Pasal kita sedang dosa kita banyak. Satu. Yang kedua, ayah-ayah, ibu-ibu, wali orang perempuan pun ada wali juga nah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang duk rasa, aku kok nong wali tu nong. Yang tu confirm bukan. Yang tu confirm bukan. Sebab wali ni dia tak perasan. Kalau perasan tu confirm bukan lah. Boleh faham no? Ni duk gelak belakang, duk perasan belakang, nampak gaya ni. Jadi kita minta dengan keberadaan wali tersebut, kita sama-sama ambil manfaat daripada mereka, insya-Allah. Boleh sekalian no? Selesai. Baik, tembok. Hadis ini, hadis di atas yang kita baca tadi, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati tersebut, memperkuatkan tentang tanda-tanda kiamat yang tersebut dalam hadis lain, seperti pada bilangan 4 di atas. Dia nak sebut tanda akhir zaman. Nabi SAW sebut orang Islam akan ikut Parsi dan juga Rom, ikut budaya hidup Parsi dan juga Rom. Yang ni selesai, tak payah ulas banyak Nak ulas tajuk tanda kiamat, bila kiamat pun masa dah tak mengizinkan, tak apalah. Baik, dia kata ni di antara contoh ikutan dalam masyarakat kita hari ini. Ada orang Islam yang percaya dan tunduk kepada pendapat orientalis tentang ajaran Islam. Nampak? Tu di antara contoh-contoh yang dia bagi. Orang Islam tapi duk ikut hak barat ni. Ekonomi, kita kata ikut ekonomi Islam, dia kata dah ekonomi barat bagus. Tu yang buat riba. Satu-satunya negara tak ada riba dalam dunia ni Israel. Dia kempen semua orang buat riba, negara dia tak ada riba. Yang kedua yang kita dapat dalam kuliah baru ni, negara Israel tak ada Pepsi dengan Coca-Cola, tapi dia hantar semua negara ada Pepsi, Coca-Cola. Yang mana ayah ibu sekalian pun tahu, makan Pepsi, Coca-Cola ni dia kikis urat perut tu. Tapi negara dia pun tak ada. Riba pun tak ada. Pinjam 50,000, bayar 50,000. Pinjam 100,000, bayar 100,000. Tak ada. Bila kita kata sistem Islam, sistem terbaik, dia tak ada hak kapiak yang bagus. Nak kata apa kan? Tunggu hari lah no. Allahu Akbar. Dan memandang rendah ijazah yang dikeluarkan oleh pusat pengajian tinggi negeri-negeri Islam. Hak mana mai balik? Nak ni lagi payah kata kan. Masyarakat kita hari ni, hak balik Mesir dengan balik UK, hak mana disanjung? Sebut nama UK pun seronok lah. Hantar anak mengaji UK. Ui, orang tanya anak hang mengaji mana? UK, Amerika, Rusia, Ireland. Syok dengar. Anak mengaji mana? Mesir. Kita hak dengar pun. Anak mengaji mana? Yaman.
Ngaji mana? Indon. Dengar kata hak mengaji bidang agama Ustaz? Dengar kata mengaji Ustaz, negara-negara barat, negara-negara kufar, negara yang bukan Islam Ustaz. Oh, semua semua ya. Padahal mengaji tak habis pun di sana. Balik mai Ustaz. Juga. Pasal apa Ustaz? Sebab memang pemikiran minda rakyat Malaysia macam tu lah. Tak boleh. Allahu Akbar. Ni yang kita tiru budaya barat belakang ni. Lagi Ustaz, mempunyai pemikiran liberal dalam konsep-konsep agama. Bila mari tentang hal ehwal agama, semua nak mudah-mudah. Minta maaf sekalian. Ada di kalangan orang Islam hari ni yang tak mau hudud, yang tu kita tolak tepi terus. Ada setengah manusia pula Ustaz, dia nak hudud Ustaz, tapi dia kata tak payah buat lagi kot, nak meraihkan masyarakat majmuk. Yang ni disebut pemikiran liberal. Abang tuan-tuan sekalian, setuju tak setuju terpulang hak tolak Islam terus Ustaz, hak tolak hudud terus, yang tu kita tak sebelah. Tapi ada juga 2-3 ekor sekalian, dia kata tak payah buat hudud lagi lah, tak payah sebut tajuk hudud lagi lah, tak payah bincang tajuk. Ada yang ni disebut pemikiran liberal. Ada tak ada Ustaz? Kalau sebut buat susah sekalian. Lepas ni kalau nak jumpa di luar, kita boleh sebut nama sekali, tapi ada pengerah dah lah. Satu nama 200.5. Tunggu kan. Dia ambil Islam tapi dia ambil hak mudah-mudah semua. Ada berapa ramai Ustaz yang suruh kaji balik tentang Quran pun ada, yang mengatakan tudung ni tak sesuai. Tu semua contoh-contoh pemikiran liberal nak bagi Islam ni jadi longgak, selonggak-longgaknya. Ada Ustaz sampai satu tahap sekarang ni jadi macam ni lah. Nah, ni yang kata tiru budaya barat. Dan berkompromi itu bertolak ansur dengan kemahuan orang bukan Islam dalam perlakuan mungkar dan maksiat. Nampak? Tu contoh liberal. Orang Islam nak buat maksiat, orang bukan Islam nak buat maksiat, boleh, tu hak mereka. Tu hak mereka, semua hak mereka. Sedangkan Islam tak ajak macam tu nah. Islam bukan ajak orang bukan Islam nak buat apa, buat. Pasal apa? Bukan Islam. Tak. Walaupun mereka bukan Islam, tapi mereka tetap kena menghormati orang Islam yang ada dalam negara tersebut. Itu prinsip kita. Tapi dia orang tak, bukan Islam buatlah, bukan Islam buatlah. Tu yang itu buat festival apa? Hak festival muzik mati tu sepasal lah. Hak lepas tu Ustaz, hak buat hak pakai coli tu saja ada. Sahabat kita bising dan sebagainya, berhenti Ustaz. Ni mari pula ada buat pula Ustaz di Pulau Pinang, buat juga pakai spender. Tahu lah Ustaz. Buat je lah. Baik. Cara hidup pergaulan muda-mudi Islam hari ini dihanyutkan oleh arus barat. Hak tu lagi ya. Kehidupan muda-mudi, hak tu tak payah ulah. Mereka menerima arus ini tanpa kaji baik buruk. Betul. Amalan seperti pergaulan bebas. Allah. Ni, ada mengaji dalam ni. Ada. Jumpa lelaki orang tampak. Ada. Dia cakap-cakap, dia geram kot dekat jiran dia tu. Dia cakap dengan jiran tu, tampak jiran. Boleh. Sini tak ada ke no? Macam ada nampak gaya. Jangan, tak boleh. Jiran lama saya duduk bersembang hi'ah, lepas tu kawan tu perli dia sikit, dia tampak. Dia kata apa mak kata aku tu, ambon gambar Allah tu pun kena mengeliat tu lah. Tak boleh. Tapi nak buat macam mana pergaulan jadi macam tu hari ni. Lagi Ustaz, perjudian tak payah. Pertandingan ratu-ratuan, ratu cantik lah, hak ni lagi tak payah. Penjolokan fashion pakaian yang menampakkan aurat dan lain-lain telah diterima dan merupakan sebahagian daripada cara hidup muda-mudi Islam hari ini. Tak boleh. Cara hidup muda-mudi Ustaz, ikut habis, hatta fashion pun ikut. Tak tengok itu pengarah. Kalau kata dengan berkemban ni saya masuk neraka, saya redha. Kalau kata dengan sebab berkemban ni saya masuk neraka, saya redha. Awak dia ingat masuk neraka tu supaya masuk rumah. Allah sebut dalam Quran, wa badalahum ma kanu yahtasibun. Allah kata neraka ni satu tempat yang kamu tak pernah fikir pun, seksa dia macam tu. Neraka ni dalam dia ada seksa yang kamu sendiri tak pernah sangka seksa neraka tu macam tu. Allahu Akbar. Saya redha. Kut sekali dia.
Mereka rasa terhina, rendah diri, rasa kolot, rasa malu kalau amalan seperti ini diharamkan dalam Islam. Maksud dia di sini Ustaz, diharamkan dalam masyarakat. Kalau tak ikut budaya barat ni, dia rasa dia kolot. Tu tanda, minta maaf, tu cara pemikiran bukan Islam, dah meresap masuk dalam orang Islam. Dia rasa kalau tak tiru budaya barat ni, rasa koman. Tak tiru orang putih ni, koman. Dia salah no. Lah bukan macam tu lah. Macam tu no. Tengok ustaz pakai baju macam ni, ustaz komah. Ustaz bohtai, tu komah. Tengok pakai serban, lilik serban, nampak ustaz ni selekeh, bos songkok, kira komah. Bos satu Malaysia pula sini, lagi komah. Tahu tu kita tu lah. Allah. Ada golongan yang memandang ahli agama sebagai penghalang kemajuan. Ni hati-hati nah. Ingat, dengar betul-betul saya. Ada ni makhluk cakap macam ni. Ada golongan yang pandang ahli agama sebagai penghalang kemajuan, sampah masyarakat ataupun candu masyarakat. Dengar orang cakap macam ni. Orang bukan Islam pernah bercakap macam ni, orang Islam yang meluat pada Islam pun bercakap macam ni, orang Islam yang kononnya memperjuangkan Islam pun bercakap macam ni. Dia kata dengan ada orang agama ni, dia menyekat kemenangan. Pak Azlan, ni contoh orang Islam dah terikut dengan bukan Islam. Dan lain-lain lagi lah. Banyak lagi contoh yang lain usilan. Kesimpulan mudah dari ayah usilan, malam ni kita bicara tentang hadis. Umat Islam akhir zaman, dia akan ikut Rom, Parsi, Yahudi, Nasrani. Bahasa mudah, dia akan ikut habis orang-orang bukan Islam. Dari segala sudut. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada perkara-perkara seumpama ni, insya-Allah. Pertemuan akan datang, siapa tak ada kitab boleh foto state pada kawan. Tajuk ni panas sikitlah. Kita nak cara tajuk hudud. Ni kita nak cara tajuk hudud ni. Tajuk menghalang hukum Allah Taala. Cuma mukadimah yang saya boleh sebut malam ni, orang yang halang hukum Allah Taala, kata Nabi SAW, siapa ada kitab tengok baris nombor 2. Sebelum nak sampai bulan depan, pasal isu hudud tengah panas sekarang ni. Baik, cuba tengok baris nombor 2 lepas titik 2 bertindih tu. Man halat syafa'atahu duna haddin min hududillah faqad dhadda Allah. Baik, tengok terjemahan baris nombor 2 tengah-tengah tu. Siapa yang telah memberi syafaat, syafaat ni maksud dia bantuan, sokongan untuk menghalang daripada berlakunya hukum Allah Ta'ala. Ada pihak tak mau buat hukum Allah Ta'ala, kamu sokong dia, kamu bantu dia, kamu backup dia, kamu tolak dia di atas. Dia tak mau hudud, kamu tolak di atas, kamu pangkah dia lah, senang mudah. Apa kata Nabi SAW? Maka sesungguhnya dia telah menentang Allah Azza wa Jalla. Dia naknya lawan Tuhan. Lawan agama Tuhan, otomatik lawan Tuhan. Sebab apa Ustaz sebut ni awal-awal Ustaz? Mudah. Supaya kita minta kok-kok lah, sementara nak sampai bulan depan, ada yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak minta start malam ni tolong berubah. Takut-takut mati dalam keadaan lawan perintah Tuhan. Yang ni kita tak mahu. Boleh faham kan? Nanti bulan depan kita bicara panjang, insya-Allah. Baik. Ayah-ayah, bubun rahmati Allah SWT sekalian. Selesai? Ada soalan nak tanya? Ya, silakan. Ada beza ke Ustaz? Tak mahu dengan tak laksana Ustaz. Tak mau laksana dengan tak berkemampuan untuk melaksanakan Ustaz. Hukumnya ada beza. Contoh macam ni. Ayah-ayah tahu kefarduan semayang, tapi tak mau semayang. Mengaku kefarduan semayang, tapi tak mau semayang. Orang macam ni dipanggil mukmin asi. Orang beriman, berdosa. Tapi kalau kata, Ustaz, saya tak semayang Ustaz. Semayang ni bukannya, tak boleh Ustaz, semayang ni bukan wajib, dan semayang ni bukan ni apa. Hukumnya hak tu, jatuh kafir. Serupa juga hudud. Hudud, siapa kata hudud ni tak sesuai, hudud ni payah, hudud ni tak boleh buat, dia betul lah. Dia duk petikai tentang hukum tersebut, dia dikira kafir. Tapi kalau dia kata saya terima hudud ni hukum Allah Ta'ala, saya terima, tapi tak sesuai nak buat lah ni, tak boleh nak buat lah ni. Bila dia bercakap macam tu Ustaz, dia masuk kategori mukmin tapi berdosa. Itu kata kena jaga tu, jangan duk tibai sedap mulut je lah. Kalau tibai Islam dengan kafir, yang tu Mu'tazilah. Mu'tazilah dua tu ya. Tapi orang Islam kita ni, ahli sunnah wal jamaah, dia ada 3. Islam, mukmin, mukmin asi, dia percaya tapi dia tak mau buat. Dia masuk mukmin asi, yang 3 baru masuk kafir.
Jadi tengok mereka bercakap macam mana. Kalau mereka kata hudud ni bukan hukum Tuhan, jatuh ke biar. Hudud ni hukum Tuhan. Nah, macam apa Menteri Belia dia sukan sebut lah. Hukum ni hukum Tuhan. Kami terima, mana boleh ubah. Tapi kami tak mau buat lagi. Dia masuk mukmin asi. Dia ada beza lah. Boleh faham? Boleh je noh? Dia beza lah. Tak mau buat dengan tak mau mengaku hukum tersebut, dengan mengaku tapi tak mau buat, dua benda yang berbeza. Ada soalan lain nak tanya? Tak ada soalan. Selamat. Baik. Jadi kalau tak ada soalan ayah ibu sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Pesanan yang terakhir, rajin-rajinlah baca surah Kahfi. Rajin-rajin baca surah Kahfi. Sehari baca sekali. 10 awal, 10 akhir. Kita nak minta tolong baca. Masa dah tak ada dah. Abang tak siap ni. Masa tak ada dah. Baca cepat-cepat. Boleh faham no? Tak payah ulas no? Bulan depan lah saya ulas tajuk ni. Nak minta baca cepat-cepat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.